Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan permintaan dan penawaran, iaitu dari segi definisi, hukum, jadual dan keluk. Juga akan diterangkan bagaimana membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan akhir sekali berkaitan dengan keseimbangan pasaran. Kita akan teruskan. Kita akan singgah satu persatu hentian. Kita akan melalui jalan permintaan dan juga jalan penawaran. Di mana permintaan adalah DD, iaitu demand, dan penawaran adalah supply, SS. Kita mulakan perjalanan yang pertama dan kita singgah di hentian yang pertama, iaitu hentian definisi permintaan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan permintaan? Di mana permintaan merupakan jumlah barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. So, itu adalah dari segi maksud permintaan. Di situ ada perkataan ingin dan mampu dibeli, iaitu keinginan kita, kemahuan kita diikuti oleh kemampuan dari segi kuasa beli wang yang dimiliki. Kita teruskan perjalanan ke singgah di hentian yang kedua, iaitu hentian hukum permintaan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah secara songsang ataupun negatif. Di mana jika harga meningkat, maka kuantiti diminta akan jatuh. Dan sebaliknya, apabila harga jatuh, kuantiti diminta akan meningkat dengan andaian ceteris paribus. So, apakah yang dimaksudkan dengan ceteris paribus? Iaitu hanya harga barang itu sendiri sahaja yang berubah, di mana faktor-faktor lain adalah tetap. Di sini saya tidak menerangkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, kan dimaklumkan dalam insyaAllah video yang lain. Kita teruskan perjalanan. Kita terus berhenti di hentian jadual permintaan. Ini merupakan jadual permintaan. Terdapat 4 keadaan, terdapat 4 harga dan juga kuantiti diminta. Didapati berdasarkan jadual, pada harga RM2, kuantiti diminta adalah 15. Dan apabila harga menurun, apabila harga meningkat, anak panah dia menurun. Apabila harga meningkat daripada RM2 kepada RM4, maka didapati kuantiti diminta berkurang daripada 15 menjadi 5 unit sahaja. Jadi, ini adalah sesuai dengan hukum permintaan tadi. Apabila harga meningkat, maka kuantiti diminta akan berkurang. Kita teruskan perjalanan. Terus berhenti di hentian kelok permintaan. Maka daripada jadual tadi kita dapat membentuk kelok permintaan, di mana paksi menaga ada harga dan paksi mendatang adalah kuantiti. Jadi ini wajib. Paksi menaga mesti harga dan paksi mendatang adalah kuantiti. Didapati sama seperti mana dalam jadual, pada harga RM1 kuantiti adalah 20, harga RM2 kuantiti diminta adalah 15, harga RM3 kuantiti diminta 10 dan harga RM4 kuantiti diminta adalah RM5. Maka apabila kita sambungkan titik-titik A, B, C, D, maka kita dapatlah kelok permintaan yang mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi dapat kita maklumkan di sini bahawa kelok permintaan mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Kita teruskan perjalanan. Kita berhenti di hentian fungsi permintaan, iaitu di mana fungsi permintaan adalah QD sama dengan A tolak BP, di mana QD merupakan kuantiti diminta. A adalah kuantiti diminta apabila harga adalah kosong. Negatif. Negatif ini merujuk kepada
hukum permintaan. Kita tahu hukum permintaan adalah songsang ataupun negatif, di mana sekiranya harga meningkat, kuantiti diminta akan berkurang, dan sebaliknya sekiranya harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Okey, B adalah kecerunan dan P adalah harga. Okey, dan terus perjalanan kita singgah di persimpangan. Kita akan berehat di situ dulu. Kita tunggu sebiji lagi kereta. Okey, telah mulakan perjalanan singgah di hentian yang pertama, iaitu definisi penawaran. So, apakah dimaksudkan dengan penawaran? Iaitu jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar untuk dijual pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Okey, jadi untuk penawaran, di situ dimaklumkan bahawa jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar berbanding, ataupun kalau kita nak tengok dengan permintaan adalah yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna. So, itu jelas menunjukkan perbezaan. Penawaran adalah pengeluar yang akan dijual untuk pada suatu tingkat harga dan dalam jangka masa tertentu. Kita teruskan perjalanan singgah di hentian yang kedua, iaitu hukum penawaran, di mana hukum penawaran merupakan hubungan antara harga dan kuantiti tawar adalah langsung ataupun positif. Di mana jika harga meningkat, maka kuantiti ditawar akan turut meningkat. Dan sebaliknya, jika harga menurun, maka kuantiti tawar juga akan menurun dengan andaian ceteris paribus. Jadi bertentangan di antara permintaan dan penawaran. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita singgah di hentian yang seterusnya, iaitu jadual penawaran, di mana terdapat 4 harga. Okey, pada harga RM1, kuantiti ditawar adalah 5. Jadi apabila harga meningkat kepada RM3, maka kuantiti tawar adalah 15 unit. Maka didapati semakin tinggi harga, semakin tinggi atau semakin meningkat jumlah kuantiti yang ditawar. Ia selari dengan hukum penawaran. Itu apabila harga meningkat, kuantiti tawar akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila harga menurun, maka kuantiti tawar akan menurun. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita akan singgah di hentian yang seterusnya, iaitu kelok penawaran. Jadi daripada jadual, maka kita boleh membentuk kelok. Paksi sama saja seperti mana kelok permintaan. Paksi menegak adalah harga dan paksi mendatar adalah kuantiti. So, pada harga RM1, kuantiti tawar adalah 5. Pada harga RM2, kuantiti tawar adalah 10. Pada harga RM3, kuantiti tawar 15. Dan pada harga RM4, kuantiti tawar adalah 20. Jadi apabila kita sambungkan titik A, B, C, D, maka terbentuklah kelok penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Kalau kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, dan jika kelok penawaran dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Kita teruskan perjalanan. Singgah di hentian seterusnya, iaitu fungsi penawaran. Okay, fungsi penawaran adalah QS sama dengan A tambah BP. Di mana kita dapat tengok perbezaan kalau permintaan QD sama dengan A tolak BP. Dan jika penawaran QS sama A tambah BP, di mana QS adalah kuantiti ditawar, A kuantiti ditawar apabila harga adalah kosong, okay, tambah adalah disebabkan oleh hukum penawaran, hubungan langsung atau positif, harga meningkat, kuantiti meningkat, dan harga menurun, kuantiti tawar akan menurun. B adalah kecerunan dan P adalah harga. Okey, kita teruskan perjalanan dan kita singgah di persimpangan yang sama. Di sini merupakan
persimbangan bagi keseimbangan pasaran. Okey, di mana permintaan sama dengan penawaran, kita akan dapat keseimbangan. Jadi selepas ini kita akan fokus kepada 3 keadaan. Yang pertama kita akan tengok fungsi permintaan, kemudian fungsi penawaran, dan yang ketiga adalah keseimbangan pasaran. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimana membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kita akan menggunakan jadual. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta, QD, dan kuantiti tawar bagi suatu barang pada pelbagai tingkat harga. Okey, jadual ini mengandungi kuantiti diminta dan juga kuantiti ditawar pada 5 tingkat harga. Okey, kita teruskan bagaimana untuk membentuk fungsi permintaan dan penawaran. Okey, fungsi permintaan dulu. Jadi macam mana kita nak bentuk? Kita tahu dulu apakah dimaksudkan dengan fungsi permintaan, iaitu satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti yang diminta. Jadi fungsi merujuk pada satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti yang diminta. Okay, jadi kita tahu tadi fungsi permintaan adalah QD sama dengan A tolak BP. Jadi langkah pertama, kita cari nilai B. Macam mana nak cari nilai B? Iaitu perubahan Q ataupun perubahan kuantiti bahagi dengan perubahan harga. Jadi kita pilih dua pasangan harga dan kuantiti diminta berdasarkan dalam jadual. Okey, di mana ini pasangan yang pertama, harga 18 dan kuantiti diminta adalah 500. Dan pasangan lagi satu adalah harga 16, kuantiti adalah 600. Jadi di sini kita pun tak tahu mana yang akan meningkat atau menurun. So kita tak kisah, kita boleh andaikan mana-mana sahaja dulu. Jadi di sini Q1 tolak Q0 bahagi dengan P1 tolak dengan P0. Perubahan maksudnya perubahan Q bermaksud kuantiti baru tolak dengan kuantiti yang asal bahagi dengan harga baru tolak dengan harga yang asal. Jadi berdasarkan jadual, kuantiti yang baru 600 tolak dengan kuantiti yang asal adalah 500 bahagi dengan harga yang baru 16 tolak dengan harga yang asal adalah 18. Maka kita selesaikan, kita dapatlah 100 bahagi dengan negatif 2 dan kita dapat nilai B adalah negatif 50. Okay, kita dah dapat satu nilai B, negatif 50. Okay, untuk mencari nilai B ni juga kita boleh menggunakan satu lagi. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masih lagi menggunakan harga 18, kuantiti 500 dan juga harga 16 dan kuantiti 600. Bagi persamaan 1 dan 2, kita tolak, maka kita akan dapat nilai B dia adalah 50. Jadi sini terdapat sedikit perbezaan. Sekiranya menggunakan cara yang pertama, kita akan dapat negatif 50. Dan sekiranya kita menggunakan cara yang kedua, kita dapat 50. Jadi bila kita nak isi dalam persamaan nanti, kita boleh abaikan saja yang negatif tu, kerana negatif tu memang dah ada dalam persamaan. Okey, langkah kedua kita cari nilai B. Langkah kedua kita cari nilai A. Tadi dah dapat nilai B. Kita cari nilai A. Macam mana nak cari nilai A? Kita pilih satu pasangan P dan QD. Yang mana-manalah. Nak guna yang dah guna tadi pun tak apa. Nak pakai yang lain pun tak ada masalah. Jadi saya gunakan pasangan P1 dan Q1. Di mana kuantiti 600 dan juga harga adalah 16. Jadi kita masukkan dalam persamaan. QD 600 sama dengan A. Tak tahu lagi. Tolak B. Dah tahu tadi 50. Dan masukkan harga dia adalah 16. Maka kita selesaikan.
dapatlah nilai A adalah sebanyak 1400. Maka apabila kita dah ada nilai A, ada nilai B, maka kita boleh masukkan nilai A dan B tadi dalam fungsi permintaan. Jadi kita dapat fungsi permintaan adalah QD sama dengan 1400 ditolak dengan 50P. Tadi saya dah maklumkan kalau kita guna cara yang pertama untuk cari nilai B negatif 50. Jadi kita negatif tu memang dalam persamaan. Okey, jadi kita ambil 50, kita letakkan saja dalam persamaan. Jangan pula nanti 1400 tolak, buka kurungan, tolak 50. Akan jadi lain lah. Akan jadi 1400 tambah 50P pula. Jadi tidak tepat di situ. Okey, kita teruskan dengan fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran adalah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawar. Jadi kita tahu fungsi penawaran adalah QS sama dengan A tambah BP. Jadi cara masih lagi sama seperti mana mencari fungsi permintaan. Cari nilai B dulu. Di mana nilai B perubahan Q bahagi perubahan P. Iaitu perubahan kuantiti bahagi perubahan harga. Jadi macam mana nak dapat? Pilih dua pasangan. Tapi tadi kita ambil kuantiti yang diminta. Sekarang kita ambil harga dengan kuantiti yang ditawar. Okey, pilih dua pasangan P dan QS. Okey, jadi kita ambil harga 18. Kuantiti ditawar 900. Kemudian harga 16. Dan kuantiti ditawar adalah 800. Jadi seperti biasa kita masukkan Q1 tolak Q0. Bahagi dengan P1 tolak dengan P0. Jadi 800 tolak 900 bahagi dengan 16 tolak 18. Diselesaikan. Maka kita dapat negatif 100 bahagi dengan negatif 2. Kita dapat nilai B adalah 50. Okey, kita teruskan. Kita cari ni pula nilai A. Okey, sama macam permintaan. Pilih satu pasangan P dan QS. Mana-mana yang kita suka. Dalam jadual ada 5 pasangan. Pilih mana-mana pasangan. Okey, saya ambil harga 16 dan juga kuantiti tawar adalah 800. Masukkan dalam fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BP. Jadi QS adalah 800 sama dengan A kita tak tahu lagi. B dah tahu 50 dan masukkan harga. Harga adalah 16. Jadi kita selesaikan, kita dapat nilai A adalah 0. Jadi kita dah tahu nilai A dan nilai B. Maka kita masukkan nilai B dan A tadi dalam persamaan penawaran iaitu QS sama dengan. Okey, sepatutnya A kalau ada nilai kita letaklah. Jadi kalau tak ada nilai kita letak je 50P. Boleh juga kalau nak tulis QS sama dengan 0 tambah 50P. Tak ada masalah pun. Okey, jadi ini adalah bagaimana untuk membentuk fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Jadi clue dia kat sini kita perlu ada dua pasangan sekurang-kurangnya untuk mencari nilai B dan satu pasangan untuk mencari nilai A. Jadi pasangan tu dalam jadual ada 5, boleh mana-mana pun. Mana-mana saja pasangan. Okay, kita akan teruskan dengan keseimbangan pasaran. Okay, keseimbangan pasaran adalah satu keadaan harga dan kuantiti tidak berkecenderungan untuk berubah apabila harga dan kuantiti diminta sama dengan harga dan kuantiti ditawar pada tingkat harga tertentu. Jadi kat situ mudahnya kuantiti diminta sama dengan kuantiti tawar pada suatu tingkat harga yang tertentu. Jadi biasanya kita simbol dia dengan E lah. Equilibrium. Okay, lepas ni keseimbangan ni kita simbol dia dengan E. Kita akan tengok dari segi 3 pendekatan. Yang pertama adalah melalui jadual. Yang kedua melalui rumus matematik dan yang ketiga adalah melalui kelok ataupun rajah. Kita tengok dulu yang pertama dari segi jadual. Macam mana kita nak tahu keseimbangan?
Mudah saja kita cari kuantiti diminta sama dengan kuantiti tawar. Berdasarkan masuk tadi lah. Jadi kita dapati pada harga RM14, kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawar. Maka kita dapatlah harga keseimbangan RM14 dan kuantiti keseimbangan 700 unit. Ini adalah kalau berdasarkan rajah kita ambil sajalah. Okey, jadi kita tengok juga keadaan yang lain di mana pada harga RM18 dan RM16 berlaku kuantiti diminta lebih kecil daripada kuantiti tawar. Jadi di sini berlaku lebihan penawaran. Dan pada harga RM12 dan RM10 didapati kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti tawar. Maka di sini berlaku lebihan permintaan. Baiklah, kita teruskan dengan rumus matematik di mana formulanya adalah QD sama dengan QS. Jadi kita guna persamaan permintaan dan penawaran yang kita dapat daripada soalan sebelum yang kita buat tadi. Jadi fungsi permintaan tadi QD sama dengan 1400 tolak 50p. Dan fungsi penawaran adalah 50p. Jadi kita masukkan dalam QD sama dengan QS. Maka kita masukkan dan kita selesaikan. Okey, yang negatif 50 kita alih ke sebelah yang ada P. Jadi 50P tambah 50P. Jadi kita dapat 1400 sama dengan 100P. P sama dengan 1400 bagi 100. Dan kita dapat P adalah RM14. Sama je dengan jadual. Dalam jawapan pada jadual. Jadi sebenarnya kita cari kuantiti keseimbangan. So kita boleh guna fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Mana-mana pun boleh. Dalam exam mungkin boleh kita pilih satu dah cukup. Tak perlu dua-dua. Di sini saya akan tunjukkan dua-dua lah. Okey, jadi kita guna QD sama dengan 1400 tolak 50. Darab dengan harga kita dapat tadi 14. Jadi kita dapat kuantiti diminta adalah 700. Kita juga boleh guna fungsi penawaran. QS sama 50P. Jadi 50 dalam 14. Kita dapat juga kuantiti tawar adalah 700. Jadi sama je jawapan. Sama ada kita gunakan jadual ataupun secara rumus matematik. Jadi kita tahu kalau kita dapat lain, mungkin ada salah di mana-mana lah. Okey, dan terakhir melalui rajah ataupun kelok. Di mana Pak Sim Niaga adalah harga, Pak Sim Niaga adalah kuantiti. Jadi kita buat dulu kelok permintaan yang mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Kemudian kelok penawaran mencurung ke atas dari kiri ke kanan. Jadi kita letakkan fungsi di situlah. Jadi berlaku persilangan di antara kelok permintaan dan kelok penawaran. Iaitu pada titik E. Iaitu E keseimbangan tadi. Saya dah sebutkan. Jadi kita tahu harga keseimbangan adalah RM14. Dan kuantiti keseimbangan adalah 700 unit. Okey, jadi inilah kelok keseimbangan. Tapi cukup ke macam ni? So kita cuba dapatkan nilai-nilai pada setiap pintasan. Okey, pada kelok permintaan. Pada pasir harga adalah RM28. Macam mana dapat? Mudah saja. Kita gunakan fungsi permintaan. Kita andaikan kuantiti adalah kosong. Jadi kita selesaikan. Kita masukkan QD sama dengan 1400 tolak 50P. Dan kita kira kita dapat P sama dengan 28. Maka dekat situ nilai dia adalah 28. Seterusnya nilai pada pasir Q. Permintaan adalah 1400. Macam mana pula dapat? Sama juga. Cuma di sini andaikan P sama dengan kosong pula. Jadi 1400 tolak 50P. Jadi 1400 tolak dengan 50 darab kosong. Maka kita dapat kuantiti diminta adalah 1400. Jadi kat sini kadang-kadang banyak masalah pelajar tak tahu macam mana nak kira. Jadi boleh rujuklah. Dan bagi kelok penawaran. Kerana nilai dia tadi A tadi adalah kosong, maka dia bermula pada titik asalan 00. Okey, andaikan P sama kosong, kita selesaikan. QS sama 50P, dapatlah QS sama dengan 0. Dan sebaliknya lah kalau kita gunakan andaikan Q sama 0. Maka disebabkan nilai A dia adalah 0, maka dia bermula pada titik asalan atau titik 00. Okey, baiklah.
Jadi, selesai penerangan berkaitan dengan konsep permintaan dan penawaran. Kemudian bagaimana membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dan akhir sekali adalah keseimbangan pasaran. Jadi bagi keseimbangan pasaran mudah je. Dia sebenarnya walaupun ada 3, iaitu jadual, rumus, matematik dan kelok atau rajah, tapi jawapan dia sebenarnya adalah sama sahaja. Jadi kita kena faham, kita kecilkan skop kita supaya kita rasa dia lebih mudah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.